Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh staf jawatan kuasa Surau At-Taqwa Taman Segar Perdana dan seluruh jemaah dan serta penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama kita meneruskan kehidupan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam keadaan kita ditimpa musibah ketika ini dengan suatu pandemik COVID-19 yang kita lihat semakin hari semakin meningkat bilangan statistiknya itu. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah sebagai wiqayah, sebagai satu proses pencegahan kepada diri kita, yang mana ini juga bertepatan dengan tuntutan syarak untuk kita menjaga nyawa kita, menjaga diri kita dalam maqasid syariah yang disebut. Salah satunya ialah untuk hifzul nafs, iaitu menjaga jiwa, menjaga nyawa kita daripada segala perkara yang berbahaya. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala juga telah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan apa sahaja musibah, bala, bencana ataupun suatu kesusahan yang menimpa kamu, tidak lain dan tidak bukan itu adalah sebagai suatu balasan di atas perbuatan-perbuatan kamu. Jadi dalam pada kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah ini, jangan lupa untuk kita sama-sama memperbanyakkan istighfar kita, taubat kita kepada Allah Ta'ala, dan doa kita, munajat kita kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala sama-sama supaya Allah Ta'ala mengangkat segala bala dan musibah yang menimpa kita pada ketika ini, dan dengan taubat dan juga istighfar kita itu mudah-mudahan dapat memadamkan kemurkaan dan kemarahan Allah kepada kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebabkan dosa yang berleluasa, maksiat kemungkaran yang berleluasa inilah yang mengundang kepada kemurkaan dan seterusnya bala Allah Ta'ala turun. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan taubat kita yang diterima oleh Allah Ta'ala, mustajablah doa kita untuk diangkat kembali musibah yang Allah Ta'ala turunkan. Kerana apa tuan-tuan? Semuanya adalah perancangan Allah Ta'ala atas kehendaknya. Jadi sekiranya Allah Ta'ala mengkehendaki ianya diangkat semula, mudah-mudahan itu yang berlaku, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita sambung kembali pengajian kitab Bunyatul Musalli kita, yang mana kita dah masuk pertemuan yang kedua dalam bulan ini. Jadi pada pertemuan yang pertama kita sempat sebelum PKPB sebelum ni pertemuan bersemuka. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, sepanjang tempoh PKPB ini semua kelas pengajian takmir akan kita jalankan juga, tapi dalam bentuk online seperti ini. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan pengajian ilmu kita dalam apa juga keadaan, insya-Allah. Jadi kita sambung pada pertemuan yang lepas. Kita telah habis membincangkan tentang kelebihan solat berjemaah, dan insya-Allah pada malam ini kita sambung kembali. Tajuk hari Jumaat adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala musannif rahimahullah, hari Jumaat dikira hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana beberapa perkara. Jadi di sini musannif telah meletakkan 5 perkara kenapa hari Jumaat itu
mulia di sisi Allah Ta'ala, walaupun sebenarnya banyak lagi kemuliaan ataupun kelebihan-kelebihan yang bersabit dengan hari Jumaat. Jadi di sini yang pertama diletakkan iaitu yakni hari Jumaat itu adalah penghulu segala hari. Jadi Allah Ta'ala telah menjadikan Jumaat sebagai ketua ataupun penghulu segala hari yang 7 itu. Ataupun hari Jumaat juga dikenali sebagai hari raya mingguan, hari raya mingguan umat Islam. Jadi sewajarnya untuk kita memuliakan hari Jumaat kerana Allah sendiri memilih ataupun Allah memuliakan hari Jumaat. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Allah Adam AS juga dijadikan pada hari Jumaat. Allah memilih hari Jumaat untuk dijadikan Nabi Adam AS. Allah juga memilih hari Jumaat ini untuk berlakunya kiamat nanti. Jadi banyak peristiwa-peristiwa penting dan peristiwa yang besar Allah Ta'ala pilih dengan kehendak Allah Ta'ala itu berlaku pada hari Jumaat. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan hari Jumaat ini adalah hari yang sangat istimewa, hari yang mulia di sisi Allah Ta'ala dan di sisi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, menurut satu riwayat, yakni hari Jumaat adalah sebaik-baik hari yang naik matahari padanya. Maksudnya tidak ada hari yang lebih baik daripada hari Jumaat. Pada hari tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala memerdekakan 600,000 orang daripada api neraka. Orang ni siapa dia? Ahli neraka. Jadi Allah Ta'ala bebaskan 60,000 ahli neraka daripada azab neraka. Bila tuan-tuan? Pada hari Jumaat. Sesiapa yang mati pada hari tersebut, yakni hari Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala menyuratkan ataupun mentakdirkan baginya pahala syahid dan dipeliharakannya daripada fitnah kubur. Subhanallah. Besar ganjaran orang yang meninggal. Allah Ta'ala telah pilih meninggal pada hari Jumaat. Apa dia ganjarannya tuan-tuan? Pahalanya seperti pahala mati syahid dan dia terpelihara ataupun terselamat daripada fitnah kubur ataupun azab kubur. Subhanallah. Ini satu kelebihan yang sentiasa diinginkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga pilih kita. Kalau kita lihat ramai ulama'-ulama' besar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala rezekikan mereka ni mati pada hari Jumaat. Sebab apa? Nak dapat ganjaran dan pahala yang besar ini. Baik, itu yang keempat. Seterusnya yang kelima, pada hari Jumaat disunatkan kita memperbanyakkan bacaan selawat pada siang hari dan pada malamnya. Dan seterusnya disunatkan juga kita membaca surah Al-Kahfi. Seterusnya disunatkan kita mandi dengan meniatkan sunat Jumaat. Maksudnya mandi sebelum sembahyang Jumaat, kemudian berpagi-pagi ke tempat sembahyang Jumaat, dan sunat memberi banyak perhatian kepada khutbah. Jadi yang kelima ini apa dia tuan-tuan? Yang kelima, pertama sekali disunatkan untuk kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Bahkan tuan-tuan, tidak sah sembahyang Jumaat yang mana dalam khutbahnya tak dibaca selawat. Jadi hukum membaca selawat ni apa tuan-tuan? Hukum membaca selawat ni adalah wajib. Sunat ni dalam keadaan yang biasa. Wajib ni maksudnya apa? Dalam solat. Sehari 5 kali kita semayang, paling tidak tuan-tuan, tahiyat akhir itu kita wajib selawat. Walaupun tahiyat awal tu hukum dia sunat. Jadi 5 kali itu wajib semayang. Wajib semayang, wajiblah kita berselawat dalam tahiyat akhir. Sebab itu adalah bacaan rukun. Dan begitu juga dalam rukun khutbah. Dijadikan membaca selawat itu sebagai rukun dalam khutbah. Dan tidak sah khutbah tanpa membaca selawat. Dan biasa kita sering dengar khatib juga mengingatkan kita dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Wahai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhallazina amanu sallu, berselawatlah kamu alaihi wa sallimu taslimah. Sebelum tu lagi tuan-tuan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi.
Kemudian Allah Ta'ala ikuti, wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan salamlah kamu ke atas baginda Nabi SAW dengan sebenar-benar selawat. Jadi ini antara keistimewaan selawat, tuan-tuan. Tidak ada mana-mana ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan hamba-Nya itu untuk melakukan, melainkan Allah Ta'ala perintahkan kita selawat dan Allah buat terlebih dahulu. Ini keistimewaan selawat, tuan-tuan. Allah Ta'ala perintahkan hamba-Nya untuk solat, Allah tak solat. Allah Ta'ala perintahkan hamba-Nya puasa, zakat, haji, tapi Allah tak buat. Berbeza dengan selawat. Ini antara keistimewaan dan kelebihan berselawat. Jadi apatah lagi pada hari Jumaat yang kita sebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari raya mingguan umat Islam. Jadi kita disunatkan untuk memperbanyakkan bacaan selawat pada siang dan malam hari Jumaat. Itu tak masuk bacaan-bacaan yang wajib. Yang selain daripada yang wajib itu, kita disunatkan untuk memperbanyakkan selawat kita ke atas junjungan Nabi. Dan ini juga sebagai salah satu tanda kita cinta kepada baginda Nabi SAW. Kita memperbanyakkan menyebut namanya dan berselawat ke atasnya. Mudah-mudahan dengan tanda cinta itulah menjadi asbab kita mendapat pertolongan ataupun syafaat baginda Nabi SAW, insya-Allah. Allahumma amin. Dan kita juga disunatkan membaca pada hari Jumaat, iaitu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi 110 ayat. Jadi kalau tuan-tuan nak baca pada malam Jumaat ke, pagi Jumaat ke, ataupun sebelum berakhirnya hari Jumaat, dipersilakan. Sebahagian tempat Masjid Surau, dia menggilirkan malam Jumaat baca Yasin, minggu ni Yasin, minggu ni Kahfi, minggu ni Yasin, minggu ni Kahfi. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk nak mengajar masyarakat yang mana tak semestinya baca Yasin, tak semestinya baca Yasin pada malam Jumaat. Boleh juga yang afdal lagi ialah kita membaca surah Al-Kahfi. Cuma Kahfi ni dia panjang lah, dia panjang 110 ayat. Dan mungkin orang Melayu pun dia jarang membaca Kahfi. Mungkin lagi dah lambat kalau nak baca Kahfi tu. Maghrib dengan Isyak tu mungkin dia akan lajak sikit masanya itu. Ala kulli hal, kita kena didik masyarakat kita. Satu surau di tempat saya tu dibaca surah Al-Kahfi separuh. Separuh minggu ni, separuh lagi minggu depan. Minggu depan lagi dibaca Yasin pula. Nak mendidik masyarakat supaya apa? Supaya mereka ni sentiasa mengamalkan sunnah-sunnah, terutamanya pada hari Jumaat, iaitu bacaan surah Al-Kahfi. Seterusnya disunatkan mandi dengan meniatkan sunat Jumaat. Jadi disunatkan kita mandi sebelum pergi sembahyang. Sebelum pergi sembahyang di masjid. Untuk apa, tuan-tuan? Hikmahnya untuk membersihkan badan kita, menghilangkan bau, sebab kita nak berhimpun ramai-ramai. Boleh bayangkan, tuan-tuan, bagaimana keadaan kalau semua orang berbau badannya, kemudian dia berhimpun dalam satu masjid. Itu pening kepala, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi keadaan kita di Malaysia ataupun kita di Lembah Kelang ini, Selangor, KL, yang mana Jumaat ni hari bekerja. Bila hari bekerja, orang biasanya dia tak mandi sebelum pergi sembahyang, melainkan dia mandi pagi sebelum pergi kerja. Jadi itu, pertama sekali badan akan jadi lesu, penat sebab tak mandi. Berbeza kalau kita mandi, badan jadi segar. Badan jadi segar, badan jadi tidak berbau. Kemudian kita tidak akan menyakitkan saudara-saudara kita di masjid dengan bau yang tidak menyenangkan. Dan kita sendiri boleh konsentrate, boleh bagi tumpuan penuh kepada khutbah sebab kita tidak lesu, tidak letih, sebab kita baru lepas mandi. Ini antara kelebihan. Jadi kalau alangkah baiknya kalau Jumaat dijadikan hari cuti umum di tempat kita, seperti mana di Kelantan, di Kedah, di Terengganu. Jadi satu kelebihan untuk umat Islam bila mana Jumaat itu dijadikan sebagai hari cuti, sebab kita ada kesempatan untuk melakukan banyak amalan-amalan sunat pada hari Jumaat. Dan boleh berpagi-pagi, iaitu pergi awal ke masjid, yang mana Nabi pernah menyebut dalam sebuah hadis, ganjaran orang yang datang awal ke masjid, iaitu pun dia ada ganjaran yang tersendiri, pahalanya sebesar unta, kemudian lambat sikit seperti lembu, kemudian seperti kambing, dan last sekali seperti telur ayam. Itu besar pahala orang yang berkait dengan datang awal ke masjid pada hari Jumaat. Ini antara beberapa kelebihan hari Jumaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang dicatat oleh penulis dalam kitab ini. Dan sebenarnya banyak lagi, tuan-tuan, banyak lagi kelebihan-kelebihan hari Jumaat.
Seterusnya kita masuk masalah mentakhirkan solat Jumaat. Apa maksud mentakhirkan di sini ialah kita melewatkan solat Jumaat. Yang pertama, mentakhirkan ataupun melewatkan sembahyang Jumaat kerana menanti peniaga-peniaga ataupun orang-orang yang bekerja untuk sembahyang Jumaat bersama. Jadi perbuatan melewatkan solat Jumaat untuk menunggu peniaga-peniaga ataupun orang yang bekerja adalah satu perbuatan bid'ah. Walaupun mereka ini hukumnya wajib mengerjakan Jumaat. Mereka ni siapa? Pekerja-pekerja ataupun peniaga tadi tu, mereka wajib mengerjakan Jumaat. Jadi mereka lah yang perlu datang awal, keluar awal, minta kelepasan daripada majikan. Dan sebenarnya di Malaysia juga ada sebahagian majikan-majikan yang tidak membenarkan pekerja mereka itu untuk mengerjakan sembahyang Jumaat dengan alasan sebab lama. Sebab solat Jumaat itu dia agak lambat. Dan saya pernah terbaca sebuah artikel yang mana majikan memotong gaji. Majikan mengenakan syarat kalau nak pergi sembahyang Jumaat, mereka akan dikenakan potong gaji sampai begitu sekali. Sukarnya kita bila mana bekerja pada hari Jumaat sampai mengganggu suatu kefarduan utama kita, iaitu solat Jumaat. Satu perbuatan yang sangat-sangat dituntut, terutamanya bagi orang lelaki, yang mana hukumnya adalah fardu ain. Wajib ke atas setiap lelaki yang cukup syarat. Jadi tak boleh dijadikan alasan majikan tak membenarkan, jadi kita tak sembahyang Jumaat. Ini adalah satu perbuatan yang perlu kita elakkan. Itu yang pertama. Jadi hukum sengaja melewatkan sembahyang Jumaat dengan alasan menanti peniaga ataupun orang-orang yang bekerja adalah satu perbuatan bid'ah, iaitu perbuatan yang menyalahi sunnah, yang tidak diajarkan dalam agama kita. Jadi kita kena sembahyang Jumaat ikut waktu mereka yang perlu keluar, pekerja-pekerja, orang-orang yang perlu datang awal untuk mengerjakan solat Jumaat. Seterusnya yang kedua, pihak pemerintah diwajibkan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan supaya masyarakat berasa takut hendak meninggalkan solat Jumaat, dan pihak pemerintah tidak boleh bertindak sambil lewa dalam menyuruh dan menakutkan mereka, supaya syiar Islam itu dapat dinyatakan dengan jelas. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, ini salah satu daripada tugas pihak kerajaan, yang mana wajib bagi mereka ini yang memiliki kuasa untuk menegaskan ataupun menguatkuasakan suatu undang-undang dan peraturan yang jelas supaya masyarakat, khususnya orang-orang Islam lelaki, rasa takut nak tinggalkan solat Jumaat. Kena tangkap, sebahagian negara Islam di Timur Tengah, mereka ada polis syar'i, yang mana pada hari Jumaat polis-polis syar'i di kalangan orang-orang perempuan akan buat rondaan. Tangkap mana-mana lelaki yang tidak sembahyang Jumaat akan dipenjarakan dan akan dikenakan dakwaan, hukuman-hukuman yang tertentu. Jadi ini adalah satu tanggungjawab pihak pemerintah untuk meletakkan suatu tanggungjawab yang besar dan meletakkan rasa takut kepada masyarakat daripada meninggalkan perintah solat Jumaat ini. Dan pemerintah tidak boleh bertindak sambil lewa dalam menyuruh dan menakutkan mereka. Jadi tak boleh acuh tak acuh, nak tak nak je buat. Bahkan dia menjadi satu kewajipan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab solat Jumaat ni dia adalah syiar, syiar agama kita yang dinyatakan dengan jelas daripada sabdaan Nabi dan juga nas-nas yang sahih. Yang ketiga, selain daripada itu, pihak pemerintah juga wajib menguatkuasakan undang-undang dan peraturan supaya mereka, yakni masyarakat, mengerjakan segala kefarduan yang diwajibkan ke atasnya, menjauhkan daripada pekerjaan yang diharamkan, dan jangan membiarkan mereka, yakni masyarakat, mempermudahkan ajaran agama. Jadi tuan-tuan, ini juga tanggungjawab pihak pemerintah. Jadi orang yang pegang kuasa besar tanggungjawab, tanggung dekat dunia, jawab dekat akhirat. Di sisi Allah Ta'ala nanti, bukan saja dosa sendiri, bahkan semua dosa rakyat, dosa orang-orang di bawah tanggungjawab dia itu. Jadi wajib bagi pemerintah itu untuk menguatkuasakan undang-undang dan peraturan supaya masyarakat
masyarakat, rakyat mereka itu mengerjakan segala kefarduan yang diwajibkan, khususnya solat Jumaat, dan menjauhkan daripada pekerjaan yang diharamkan. Apa dia pekerjaan yang diharamkan? Khususnya meninggalkan solat Jumaat. Yang kita lihat hari ini banyak orang Islam lelaki yang sengaja meninggalkan solat Jumaat. Ini adalah satu perbuatan kemungkaran, tuan-tuan. Jadi wajib kita amar ma'ruf nahi munkar, jauhkan mereka ni dari pekerjaan yang haram ini. Dan pihak pemerintah jangan biarkan mereka, iaitu masyarakat dan juga rakyat mempermudah-mudahkan ajaran agama Islam ni. Jangan dia ambil ringan tentang bab solat. Sebab apa, tuan-tuan? Solat ini kata Nabi SAW, as-salatu imanuddin. Solat itu adalah tiang agama. Man aqama as-salah faqad aqama ad-din. Siapa yang mendirikan solat, dia menegakkan agama Allah. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Dan barang siapa yang meninggalkannya, iaitu meninggalkan solat, maka dia telah meruntuhkan agama. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat, tuan-tuan, perbuatan meninggalkan solat ni adalah orang yang meruntuhkan agama Allah. Jadi pihak yang berkuasa, pihak pemerintah, jangan biarkan orang-orang Islam di kalangan rakyat mengambil mudah dalam bab-bab agama, khususnya dalam perintah wajib solat. Pihak pemerintah akan menanggung dosa jika tidak menghiraukan suruhan ini, kerana ia meninggalkan suatu perintah amar ma'ruf, iaitu menyuruh perkara yang baik, dan nahi munkar, mencegah perkara-perkara yang munkar dan juga salah. Seterusnya, yang keempat, sebagaimana dimaklumi, seseorang makmum tidak memperolehi sembahyang Jumaat melainkan dia mendapat rakaat bersama imam. Kita maklum bahawa syarat sembahyang Jumaat ini diwajib dilakukan secara berjemaah. Tidak sah dilaksanakan secara berseorangan. Dan paling tidak, paling minima seseorang yang sembahyang berjemaah, dia perlu mendapat satu rakaat. Satu rakaat bersama dengan imam untuk dia mendapatkan jemaah Jumaat. Untuk mendapatkan sahnya solat Jumaatnya itu. Contohnya, tuan-tuan, seperti mana seorang yang masbuk mendapat imamnya ketika rukuk. Ketika rukuk pada rakaat yang kedua, dalam keadaan tamakninah, bersamanya pada rakaat yang kedua. Jadi makmum yang masbuk ini dia sempat dapat rakaat bersama dengan imam Jumaat ketika rakaat yang kedua. Imam rukuk, dia pun rukuk dengan keadaan tamakninah. Jadi sempat makmum dan imam ni solat bersama, dan makmum tadi dapat satu rakaat, maka dikira memperolehi sembahyang Jumaat. Tetapi mesti ditambah satu lagi rakaat. Sebab apa dia dapat satu rakaat? Sembahyang Jumaat 2 rakaat, jadi ditambah lagi satu rakaat. Satu lagi tu dinyaringkan bacaannya. Sebab apa? Sunat sembahyang Jumaat ini dinyaringkan. Dan jika orang masbuk itu mendapati imamnya kemudian daripada rukuk dalam rakaat yang kedua, jadi makmum yang masbuk tadi itu dia datang lambat, imam dah bangkit daripada rukuk pada rakaat yang kedua, ketika imam iktidal, barulah dia angkat takbir Allahu Akbar bersama dengan imam. Jadi dia tidak mendapat rakaat, seperti ia mendapat imam pada iktidal ataupun sujud dalam rakaat yang kedua, atau dia mendapati imam ketika tahiyat akhir, maka luputlah Jumaatnya. Jadi tak dapat ataupun tidak sah Jumaatnya, dan wajib baginya menyempurnakan sembahyang zuhur 4 rakaat dengan bacaan yang sir, bacaan yang perlahan, selagi imam belum memberi salam. Jadi kalau imam tu panjanglah, jadi kalau dia tak sempat dapat satu rakaat bersama dengan imam sembahyang Jumaat, maka dia tak dapat Jumaat. Wajib dia sembahyang zuhur 4 rakaat. Sempurnakan imam bagi salam, dia pun bangkit tambah lagi 4 rakaat, iaitu sembahyang zuhur seperti biasa. Orang yang masbuk kepada orang yang mendapat satu rakaat bersama imam Jumaat juga dikira dapat Jumaat. Kiranya ia dapat bersama imam itu pada rakaat yang kedua atau pada rukuknya berserta dengan tamakninah bersama imam itu. Jadi tuan-tuan, ini satu kelebihan. Sembahyang Jumaat kita sebut tadi, paling minima seseorang itu dia mesti mendapat satu rakaat.
Jadi di sini dinyatakan orang yang masbuk kepada orang yang masbuk. Jadi tadi masbuk dengan imam Jumaat dapat 1 rakaat. Jadi dia pun tambah lagi 1 rakaat. Ketika mana dia masbuk 1 rakaat, datang satu orang lagi yang masbuk, yang lagi lambat. Kemudian dia pun sembahyang bersama dengan orang yang masbuk dengan imam Jumaat tadi tu. Dan orang yang kedua tadi tu dia mendapat 1 rakaat dengan masbuk yang pertama tadi tu. Jadi sah tak Jumaat dia? Sah. Sah sebab apa? Sebab dia mendapat 1 rakaat bersama dengan orang yang sembahyang Jumaat. Walaupun orang yang sembahyang Jumaat itu adalah orang yang masbuk juga. Kiranya ia dapat bersama imam itu pada rakaat yang kedua atau pada rukuknya serta tamakninah bersama dengan imam tu. Jadi orang yang masbuk tu dijadikan imam dan dia sempat mendapat rakaat. Dan begitulah seterusnya tuan-tuan. Kalau dia masbuk, orang masbuk yang kedua ni dia dapat 1 rakaat bersama dengan masbuk yang pertama. Kemudian bila orang masbuk pertama ni bagi salam, masbuk yang kedua ni pun bangkit tambah lagi 1 rakaat. Datang satu lagi orang yang lambat, dapat 1 rakaat bersama dengan orang yang masbuk kedua ni. Jadi orang yang masbuk ketiga ni juga dapat sah Jumaatnya itu, lalu ditambah satu lagi rakaat. Dan begitulah seterusnya sampailah belum berakhirnya waktu zuhur. Jadi panjang tu. Tapi keadaan ini mungkin sukarlah kita nak tengok nak berlaku. Tetapi dari segi hukumnya ya sah. Sah Jumaat orang yang mendapat 1 rakaat bersama dengan imam, walaupun imam itu adalah orang yang masbuk dengan imam Jumaat yang pertama. Wallahu alam tuan-tuan. Dah azan dah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, kuliah kelas pengajian takmir kita. InsyaAllah apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.